Kita jumpa lagi minggu depan. Teruskan jaga diri anda. Assalamualaikum. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing. Cepatlah. Dia saya suami raya. Wow, Fadil Fuad. Awak sudah masuk ke raya. Sorry saya. Stop. Sorry. Potong full. Tunggu. Assalamualaikum, selamat pagi. Ucapkan buat semua penonton Malaysia. Hari ini nampaknya rakan kami bertidur. Selamat pagi kepada semua. Hari ini kita jumpa lagi 4 Jun 2020, hari Khamis 12 Syawal 1441 Hijriah. Sama kami bertiga. Saya rasa macam bore apa ada. Saya tekong lah. Seakan serupa lah kalau kodnya hari ni. Kita macam uniform. Kalau polis ni macam ketua polis lah. Yang sedang buat siasatan lah kan. Kuranglah macam drama-drama polis lah. Tapi dia banyak kebaran kalian lah. Macam kalian berdua di tepi ni kan. Macam pengulas sukan punya. Ni kontijen sukan. Kontijen sukan. Betul-betul ada rencana. Okey, kita silakan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita dan pastinya memilih MHI untuk menjadi program pertama anda saksikan pada hari ini. Pasti kami harap agar anda semua dalam keadaan yang tenang dan masih terbuka untuk melihat dan meninjau bagaimana selepas ini keadaan PKPB bersyarat ini adakah akan dilanjutkan atau tidak selepas 9 Jun. Apakah jangkaan anda berdua? Susah nak cakap sebab kan? kita dah terbiasa dengan normal baharu ni, kebiasaan baharu ni kan? Dan dah mula biasa dengan dengan istilah PKP ni kan. Cuma kita bimbang ataupun risau tentang kejutan kalau PKP ni dihentikan. Kalau disambung tu macam okey sambung dan sebagainya. Kemudian ada tempat-tempat tertentu yang diwartakan sebagai PKP kawalan pentadbiran kan, seperti di Kuala Langat, dua kawasan di Kuala Langat ni. Tapi itulah, kita dah biasa dengan kehidupan sebegini. Apapun kita harapkan dapat terus patuh kepada segala SOP yang diperlukan, sama ada sebagai individu, sebagai ahli anggota masyarakat ataupun di premis-premis yang membaikkan orang awam. Macam seperti saya ni dan juga kawan-kawan yang rindukan aktiviti sukan. Kami sentiasa mengemas kini maklumat, boleh tak sukan ni. Setakat ni jogging dan juga aktiviti rekreasi yang adanya penjagaan sosial boleh lah kan. Berkumpulan tak boleh kan. Itulah dia. Dan kami sedang bersabar. Hari ini 79 hari kot. Hari ke-79, malah 78 kan. Secara keseluruhannya kan. Jadi mungkin ada juga, saya pasti mungkin daripada mula awal tu kita melihat setiap hari statistik ni berapa. Dan mungkin boleh kita warakan sedikit, kalau ikutkan jumlah di Malaysia saja 7,970. Semalam kes baru 93 kes dan yang telah sembuh 6,531 dan statistik kematian 115. Ini yang terbaru. Semalam agak tinggi juga, tapi ia membabitkan warga asing kan. Kes-kes baru 93 ini. Tapi kita yang berada di sini jangan terlalu senang dan dengan apa yang ada. Sebab saya tak pastilah. Pagi tadi saya tengok ada juga, bukanlah saya nak ni, tapi saya macam tadi kata, kita tak pasti apa yang sekarang ni boleh atau tidak. Saya lihat ada juga peniaga kecil sudah mula berniaga di tepi jalan. Sebab selalunya saya lalu tu nak pergi ke pejabat, kosong. Adalah kosong kan. Ini yang peniaga roti canai boleh makan kat situ lah.
Peniaga maknanya di tepi jalan. Barangkali ialah kebenaran itu ataupun dah ada kelonggaran sebab saya pun nak lihat penjual burger dan sebagainya memulakan perniagaan mereka. Cuma ialah dalam kita bimbang kita fikirkan tentang kawalan kendiri. Jadi kalau kita misal katalah nak beli roti canai ataupun beli burger di gerai ni, kita ada wujudkan penjarakan sosial kan. Jangan berhimpun terlalu rapat antara satu sama lain. Itulah dia. Sebenarnya kalau nak tunjukkan sedikit sebab di belakang kami ni sebenarnya ada paparan yang terkini di Taman Langat Utama dan Taman Langat Murni. Walaupun kita sebenarnya tahu kawasan ini bukanlah melalui PKPD seperti yang kita tahu di Jalan Osman PJ dan sebagainya, tetapi mempunyai syarat-syarat tertentu juga. Tapi apa yang saya nak tekankan dan sentuh sedikitlah sebab saya ada tengok di dalam media sosial ramai sebenarnya antara orang kita yang mungkin mempunyai sentimen atau tomahan yang agak memberikan hukuman terhadap mereka warga asing ini. Pada saya mungkin ada yang tak bersetuju, mungkin ada yang setuju, tetapi kita macam mana pun mereka sudah berada di kalangan kita dan mereka juga manusia. Jadi kita sepatutnya dalam keadaan yang lebih memberikan sokongan ataupun kita melihat dalam cara kalau mereka bersama dengan kita dan kita ingin menjaga keselamatan kita, nyawa mereka juga perlu dijaga dan perlu diutamakan. Kerana memang hakikatnya mereka dah berada dalam kalangan kita kan. Ini mungkin sedikit sebanyak yang mungkin memberikan sedikit pemikiran yang positif untuk kita melalui PKPB ini bersama-sama. Pada masa yang sama kita perlu lihat apa segala SOP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membendung situasi ini daripada menular perlu dihormati juga. Ya, kadang-kadang ada pihak yang mengatakan kita tidak kita melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Ya, memang perkara-perkara ini akan menimbulkan pelbagai sentimen. Ada yang tak puas hati, ada yang barangkali belum faham apa yang berlaku dan barangkali penjelasan atau maklumat diberikan itu kurang sedikit dan ada sebab kenapa maklumat itu tidak disampaikan secara penuh dan sebagainya. Kan ada perkara yang perlu disimpan. Jadi ini kita harus berlapang dada dengan apa segala yang dilakukan kerana kita nak kawal dan setakat ini kita berjaya mengawal dengan begitu baik sekali. Kita tidak menjadi seperti negara Amerika Syarikat yang sekarang sedang berhadapan dengan situasi diskriminasi kaum yang begitu teruk sekali sehingga protes berlaku di mana-mana dan terlupa yang mereka sekarang sedang berhadapan dengan pandemik yang besar. Jadi kebarangkalian untuk berlakunya penularan dengan lebih meluas sangat-sangat tinggi. Jadi itu yang kita lihat dan kita patut ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Jangan kita cetuskan segala perkara yang tidak diingini di Malaysia ni kan. Baik. Okey. Kita akan bercakap lagi berkenaan dengan bagaimana tindakan kita, apa yang kita perlu patuhi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Okey, kita nak lihat dulu di Dada Akhbar di berita harian terlebih dahulu. Sofia? Boleh, saya teruskan. Ini adalah perkongsian di halaman kelima berita harian. Seperti yang kita wawarkan sedikit tadi, sedikit sebanyak berkenaan penduduk Kuala Langat masih boleh keluar masuk dan dikatakan di sini penduduk dan orang ramai di kawasan berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara pentadbiran masih boleh melakukan pergerakan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perintah itu berbeza dengan PKPD di kawasan lain seperti Selangor Mansion dan Pasar Borong Selayang. Namun ia dilaksanakan dengan prosedur yang ketat. Bagaimanapun di kawasan ini pergerakan dibenarkan tetapi mereka 100% perlu menjalani saringan kesihatan termasuk ujian calitan. Dan dikatakan juga sementara itu di Kuala Langat pelaksanaan PKP secara pentadbiran berkenaan membabitkan kira 9,000 penduduk di Taman Langat Murni dan Taman Langat Utama di Bukit Canggang. Dan seperti mana kita tahu, dua kawasan ini mempunyai warga asing dan juga penduduk setempat yang tinggal bersama. Jadi ini satu langkah untuk membendung penularan yang boleh dikatakan agak bersistematik untuk memastikan mereka semua dalam keadaan yang selamat dan juga terkawal. Ya. Di halaman yang kelima berita harian. Dan di NST di muka hadapan ini SOP for schools ready. Guidelines will be distributed today to allow schools and teachers to make appropriate preparation to reopen. Katanya juga kalau guru-guru yang nak secara sukarela untuk pulang ke sekolah membantu sangat-sangat digalakkan. Jadi di halaman kedua dan juga tiga, students not allowed to eat in canteen. Ini antara syarat-syarat yang diberikanlah. Maknanya sebab difahamkan nanti lebih kurang 3,000 sekolah menengah yang akan dibuka, terutamanya didahulukan kepada mereka tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 untuk memulakan persekolahan. Dan ini akan diberikan sedikit pengumumannya 2 minggu sebelum sekolah dibuka. Jadi antaranya maknanya pelajar-pelajar ni tak bolehlah makan di kantin. Dia kata
beratur macam biasa, adanya penjarakan sosial 1 meter, ambil makanan dan pergi ke kelas untuk, sebab kelas kan dah letak kan, kata kalau 15 orang Yeah. semuanya makan kat tempat tu lah. Dah ada penjarakan yang telah ditetapkan. Kalau kat kantin kan kita takut macam tak ada penjarakan kan. Jadi itu antara guideline yang diberikanlah kepada mereka untuk memastikan tidak berlakunya penularan itu kan. Sebab kita bimbang juga setakat ni kalau sekolah menengah kita boleh faham kan, sebab kita telah memahami penjarakan tu. Cumanya sekolah-sekolah yang lain akan diberitahu sehingga kalau keadaan itu betul-betul sesuai untuk dibuka kembali. Ya, jadi dua kelompok ataupun dua generasi yang dibenarkan untuk beroperasi. Satu sekolah dan murid yang lebih matang, dan satu lagi kita akan bincang juga tentang Taska yang menyaksikan pengendalian itu untuk anak-anak yang bukan bergerak dan berhimpun beramai-ramai. Ya, itu yang sedang diperkemaskan dan kita harapkan yang terbaik dari segi pelaksanaan nanti. Okey, itu di NST. Kita ke Metro pula. Muka surat 45 dan ini menjadi perbualan hangat di media sosial dan pastinya rasa marah, rasa kesal, rasa bimbang akan berlakunya perkara ini lagi bagaimana dikendalikan. Op mabuk all out disebutkan di muka surat 4. 29 individu jadi korban kemalangan jalan raya berpunca akibat pemandu mabuk bagi tempoh 2018 hingga Mei lalu. Jadi ini yang walaupun kita sebut 29 individu, nampak saja macam angkanya kecil. Ini adalah ahli keluarga seseorang. Mengubah kehidupan keluarga mereka. Ya, betul. Ya. Kita baca sedikit di sini. Seramai 29 individu menjadi korban dalam kemalangan jalan raya berpunca akibat pemandu mabuk bagi tempoh 2018 hingga Mei lalu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman alias berkata pihaknya merekodkan 70 kemalangan di seluruh negara membabitkan pemandu mabuk sepanjang tempoh berkenaan. Selain perangkat itu disebutkan berdasarkan kemalangan itu juga kami melakukan 70 tangkapan dengan 20 kes masih dalam siasatan dan selebihnya pula sudah dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Muka surat 5 ada perincian yang lain juga tentang tingkatkan op mabuk seluruh negara ini dengan disebut juga 822 individu di seluruh negara ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Dan antara lain ada ringkasan negeri-negeri. Kedah mengikut langkah Kerajaan Persekutuan dan di Negeri Sembilan sekat permohonan lesen baharu. Di Kelantan pula katanya ada dasar sendiri berkaitan arak dan Perak perketat SOP guna dan jual arak. Anda boleh baca lanjutan di muka surat 4 dan 5 dalam Harian Metro. Saya rasa kita pernah bawakan topik ini sebelum ni di MHI dan mungkin ramai juga yang mencadangkan supaya hukuman tu diperkukuhkan lagi untuk membuatkan mereka rasa takut untuk keluar bawa kereta dalam keadaan mabuk tu kan. Dilihat sebagai hukuman sebelum ini tidak setimpal dengan natijah yang berlaku. Okey. Baik, sedikit kita nak kongsikan berkenaan dengan informasi kita wara-wara berkenaan dengan I Can See Your Voice Malaysia. Dah 11 episod dah berlalu. Dalam 11 episod ni dah dijumpa 7 penyanyi. 7 penyanyi sebenar bukan penyamar. Dalam I Can See Your Voice musim ketiga, dan ini peluang anda untuk menentukan siapakah yang layak untuk merakamkan sebuah lagu dan tawaran kontrak syarikat rakaman. Wow. Dan anda boleh undi peserta pilihan anda di www.extra.com.my/ICSYVMY singkatan untuk I Can See Your Voice. Dari 31 Mei hingga 14 Jun 2020, undian anda penentu impian mereka. ICSYVMY. Kalau tak ingat Macam formula ni anda tulis kimia kan? Kan? Kalau betul macam kimia. Kalau susah sangat anda type dia penuh, lepas tu potong ambil huruf yang mula saja. Dua kali kerja tu Ali. Kalau susah lah takut salah type jadi tak keluar kan awal undian dan sebagainya. Okey, itu keseronokan program I Can See Your Voice Malaysia ni. Kadang-kadang saya tak tahu kalau kita tengok tu kita kecewa sebab dia penyamar, dia nyanyi tak sedap ataupun kita lagi seronok sebab dia penyamar. Antara program yang main emosi kita kan. Ya, berkecamuk je. Berkecamuk kan. Nampak muka macam ada harapan ni penyanyi ni, sekali penyamar. Itulah dia. Baik, itu sekadar hiburan kita lah kan. Betul. Okey. Seterusnya kita ada bingkisan. Ini pernah kita
paparkan, dan pastinya kita ingin ambil peluang ini untuk paparkan sekali lagi untuk anda ada peluang ini memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Ini berkenaan kisah bayi perempuan yang disifatkan sebagai bayi ajaib kerana dilahirkan melalui pembedahan ketika ibunya sedang melalui koma. Kini membesar dengan sihat, dan Farah Hanis kini berusia genap setahun, anak kedua Fairuz Haziri Rahim dan isterinya Kamariah, dan keadaan cukup ajaib kerana biasanya keadaan macam ni anak itu atau ibu itu mungkin melalui keadaan keguguran dan tidak selamat. Ataupun pembesarannya terencatlah. Betul. Kan? Ya. Okey, jadi kita saksikan bagi sana, dan kalau anda barangkali belum kesempatan untuk menghulurkan sumbangan, ini peluang kepada anda saksikan. Kakak dia? Syahdu di pagi Syawal. Kasih suami terhadap isteri tidak berbelah bagi. Semuanya bermula hampir setahun lalu. Kamariah Arwah koma setelah menghidapi ketumbuhan di bahagian kepala. Berusia 45 tahun, Fairul Hafizi Rahim meluangkan majoriti masanya demi isteri tercinta. Dari segi jaga dia tu, dulu kita banyak kena duduk dekat dengan dia lah, sebab dia tu banyak kena tengok dia nak buat kohok, sebab kita nak saksian apa. Jadi lah ni dia ada perubahan lah, mana dia pun tidaklah teruk nak apa kohok, nak buat kohok dia tu. Kadang-kadang tu kita tengok pun macam keadaan dia pun nampak macam nak senyum, kadang-kadang dia duduk dengan anak kan. Adalah perubahan tu. Terlantar hampir 3 minggu di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan, Kamariah juga dikabarkan hamil 2 bulan ketika itu. Oh, ya nak itu tu. Nak kohok. Ada dek. Perkembangan dia tu alhamdulillah lah, bertambah molek lah sikit. Sebab dalam segi keadaan dia tengok pun boleh tengok lama. Dia tidur pun tidur dengan cara molek dah. Syukur pada Yang Esa, Farah Hanis Fairul Hafizi, cahaya mata keduanya selamat dilahirkan melalui pembedahan. Turut mendapat perhatian ahli keluarga, Raja Nur Azila Raja Embung sering membantu penjagaan anak-anak saat Fairul fokus menjaga Kamariah. Perkembangan dia masa mula-mula tu macam kanak-kanak lain, bayi-bayi lain, cuma dia lambat sikit lah. Negak untuk negak gapo. Lepas tu, tapi dia boleh, tapi lambat sikit lah sebab dia baby prank kan. Biasanya abah dia lah pergi dulu kat ibu dia. Abah dia ambil dari rumah pergi kat ibu dia. Gitu je lah. Saya jaga mula-mula balik hospital berusia 21 hari. 21 hari, lepas tu sampai sekarang ni lah saya jaga dia. Sehingga umurnya 6 bulan, bayi istimewa ini diberikan susu badan daripada 3 orang ibu susuannya. Pembesaran dia tu alhamdulillah, dia tak ada mengalami masalah demam-demam apa, dia okey, alhamdulillah tak ada masalah. Jadi kesihatan dia tu molek lah. Kakak dia? Dugaan menimpa, diterima Fairul dengan hati yang reda. Demi isteri tercinta, Fairul akan terus berjuang untuk melihat Kamariah sihat seperti sedia kala. Sedikit kami kongsikan, dan kami sangat-sangat berharap apa yang dilalui ini menjadi satu iktibar kepada kita semua, terutamanya para suami. Tak tahulah, saya kalau secara langsung, kalau kita tahu bahawa kita biasa lihat bahawa isteri menjaga suami sakit. Tapi bila suami menjaga isteri sakit, ini satu
Saya tak tahu lah. Dan bila saya tengok tadi, anugerah suami budiman. Ya. Tersentuh kan kerana kita dalam secara biasanya kita tengok wanita yang selalu menjaga suami dan sebagainya, tapi ini yang salah satu perkara yang boleh kita raikan sebenarnya. Bagi anda yang ingin menghulurkan bantuan, kita paparkan nombor akaun ini. Anda boleh memberikan sumbangan kepada keluarga ini untuk memastikan kelangsungan kehidupan mereka, anak kecil ini terjaga. Jadi anda boleh hulurkan bantuan anda bila-bila masa saja kepada bank akaun ini, Bank Simpanan Nasional BSN. Nombornya tertera di kaca TV anda. Ya. Okey, dan walaupun Ramadan telah berlalu, masih lagi sumbangan dialalukan kepada kita yang barangkali belum berkesempatan untuk melihat apa yang berlaku, dan kita doakan cabaran dan dugaan yang dilalui oleh Fairul sekeluarga ini bersifat sementara dengan sokongan anda semua, dan segala bantuan dapat diberikan dan keadaan akan kembali pulih seperti biasa. Itulah kasih yang tidak bertebing tu kalau kita saksikan ya. Semoga menjadi iktibar kepada kita semua juga. Okey. Baik. Selepas ini kita akan berehat seketika. Nanti kita akan berbincang berkenaan dengan cabaran belajar di rumah ketika PKPB. Pastinya ramai ibu bapa yang merasai sentimen ini. Saya mencabar. Lagi ibu kepada anak yang berada di bangku sekolah. Itu pun dah jam apa? Sebab kita punya silibus lain kan? Cabaran tu macam mana cabarannya? Cabarannya sebab melalui handphone. Jadi saya memang sebelum ni tak biasakan anak saya dengan gadget. Saya kawal benda tu. Jadi dekat rumah tu pun memang bila saya balik rumah saya kena ni lah. Kadang-kadang kat office kena print out kerja rumah tu melalui WhatsApp tu, PDF kan apa semua, balik kita kena duduk. Kita pun tak faham kadang. Kan? Dan sesi pembelajaran online ada dengan tak adalah lebih mungkin kepada tahun 1, tahun 2, tahun 3 mungkin tak dibuat, mungkin kepada diutamakan untuk yang tahun 6 kan. Jadi kita faham benda tu. Cumanya kadang-kadang menggunakan juga quiz. Bila quiz tu saya tengok alamak cikgu quiz kan. Kena kadang-kadang pembina saya tak ada ni kena lari sekejap lah. Jadi banyaklah sebenarnya cabaran. Barulah ibu bapa ni sedar ya Allah susahnya menjadi cikgu. Tahu kan badan muka. Baru 16 Mei itu menghargai betul-betul jasa guru kan. Okey, kita nak berehat seketika, selepas ini bersama dengan tetamu untuk bercerita lanjut tentang pembelajaran dan juga pengajaran di dalam fasa PKP ini. Semuanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, saya Kiran Johari. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin dan juga muslimat. Walaupun tahun ini kita beraya agak berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni, tapi kemeriahan dia masih lagi sama. Yang penting kita selalu dengar perintah daripada kerajaan, jaga jarak, jaga keselamatan, jaga kebersihan dan juga kerap cuci tangan untuk keselamatan diri sendiri juga. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga kami yang berada di Penang. Kalau makan ketupat ingat Fahmi. Selamat Ipoh tak lupa juga tahu kakak-kakak yang berada di Ipoh. Makan ketupat semua tu ingat pada kami yang berada di KL ni. Sedih tak dapat nak balik kampung. Dan kepada sahabat-sahabat saya pula, tak lupa juga yang mana berada di Facebook semua tu. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazri bin Hassan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Hai. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini pasti yang berbeza. Tetapi makanan raya saya masih sama. Saya masih ada ketupat dan juga masih ada tempat. Syukur Alhamdulillah. Sama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19. Stay at home. Teteh. Kita jaga kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin daripada kami semua.
Baik, itu sebahagian daripada ucapan yang dihantar kepada kami di AFP Malaysia. Katanya ramai yang hantar, lebih 2,000. Wow. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita kongsikan lagi ya. Pasti kita apa peluang pun kita akan masih cuba untuk memaparkan ke semua video-video anda. Terima kasih juga kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini. Kita memasuki segmen pertama di mana hari ini kita ingin mengenali dan mengetahui apakah sebenarnya cabaran belajar di rumah ketika PKPB. Sama ada dari persepsi anak ataupun ibu ataupun bapa, kita akan ketahuinya. Baik. Dan untuk membincangkan berkenaan topik ini, kita nak bersama dengan tetamu kita, Datuk Muhammad Ali Hassan, merupakan pengurusi Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional iaitu PIBGN. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sihat, Datuk? Selamat raya lagi. Selamat raya, Datuk. Datuk sihat ke? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey. Berkenaan topik ini pastinya memberi satu penekanan yang kita perlu lihatlah, terutamanya ibu bapa kan, sebab ibu bapa sekarang ini dulu lain, Datuk kan. Dulu anak pergi sekolah lah ibu bapa kan. Betul. Sekarang ni ibu bapa mengambil antara peranan penting juga dalam pembentukan pendidikan anak-anak. Apatah sekarang ni kita berada dalam satu situasi yang baharu. Bagaimana Datuk melihat proses pembelajaran di rumah ini ketika PKPB ini? Bagaimana guru-guru perlu, walaupun kata tak kat sekolah tapi bekerja kat rumah kan, tapi ibu bapa pun kena ambil bahagian juga. Ya. Saya lihat keseluruhannya ialah sebagai kepada peringatan kita semua. Peringatan kalau kita lihat keseluruhan senario kenapa PKP diwujud, bagaimana ada COVID ni, saya mungkin melihatkan beberapa perkara yang kita alpa dalam kita menjalankan kebiasaan harian. Mana pertamanya saya rasa aspek-aspek kesihatan, aspek-aspek alam sekitar, aspek-aspek sains dan teknologi. Misalnya kita nak dapatkan virus yang dapat memulihkannya ataupun perkara ni. Dan kita lihat juga kembali kalau dalam hal pembelajaran bahawa tanggungjawab ibu bapa sebagai guru pertama. Mungkin kita lupa bahawa kita beranggapan bahawa guru adalah tugas untuk mengajar di sekolah. Tetapi waktu ini mungkin Tuhan memberikan kita sebagai muhasabah kepada dia. Lihat, tanggungjawab untuk memberi pendidikan ialah tidak lepas kepada ibu bapa juga. Jadi ibu bapa bertanggungjawab. Jadi sekarang ni anak-anak di rumah. Jadi tentunya tanggungjawab untuk memberi pendidikan bersama tak boleh dilepaskan langsung. Tak boleh dibiarkan anak-anak misalnya pada umumnya menonton TV saja di rumah atau tidak buat kerja-kerja yang lain. Saya rasa elok kita bersama. Ibu bapa, penjaga anak-anak mesti bersama. Jadi kaedah baru perlu dipertekankan. Mungkin dahulu tidak pernah kita dengar PNP ikut menerusi talian atau e-learning. Tapi ini perlu dibiasakan. Kalau di barat sudah dibiasakan, sekarang kita mesti mengambil ini sebagai untuk manfaat kita bersama. Jangan menganggapkan bahawa teknologi ini sebagai barangkali sebagai beban kepada kita. Mau tidak mau kita kena ambil tahu. Kena berperanan dan mungkin dalam bahasa Inggerisnya update. Up to date sikit. Ya, fleksibel. Dan perlu ada disiplin. Disiplin pada diri, disiplin pada anak-anak, disiplin kepada ibu bapa dan penjaga juga. Misalnya saya mengharap sangat kalau kita memberi PNP pengajaran di rumah mesti ada penjadualan juga. Tapi jangan ketat sangat. Saya didedahkan misalnya ada satu kes. Saya di rumah saya sendiri melihat cucu saya sendiri, sekolahnya memberi pelajaran bahawa yang agak fleksibel. 1 jam pagi memberi pelajaran atas talian. Belah petang talian. Juga ada tidak begitu banyak ditumpukan. 1 jam pagi, 1 jam petang. Kemudian ada juga suntikan-suntikan untuk pembangunan rohani, pembangunan dari segi fizikal. Biar anak-anak itu bagi saya ada keseronokan, jangan kesengsaraan di rumah saya. Keseimbangan itu mesti ada. Fizikal, mental sebagainya. Macam tujuan kita memberi pendidikan di negara kita, kita hendakkan satu pendederahan pendidikan yang holistik, pembangunan jasmani dari segi fizikal, pembangunan emosi, pembangunan rohani, pembangunan intelek dan sosialisasi perlu ada.
Mungkin sosialisasi dari segi interaksi dengan masyarakat luar agak terhad. Kanak-kanak sekarang pun tak boleh pergi mall dan sebagainya. Tetapi dalam rumah itu saya kira jangan tidak dibiarkan bermain di luar kawasan, di rumah saja boleh. Secara barangkali turun naik tangga misalnya di rumah misalnya. Main bola bersama keluarga. Ini boleh diadakan. Datuk, mungkin antara yang menjadi kerisauan ataupun khuatir yang ibu bapa adalah sama ada cara pengajaran kita, pendekatan kita itu adakah ia mempunyai fungsi ataupun berkesan atau tidak. Kerana kita tidak mempunyai training ataupun latihan tertentu untuk mengajar anak-anak. Kita ini hubungan ibu dan anak ni. Macam mana ni kita nak bapa kadang-kadang dia ngajar emosi lebih sikit. Sebab anak kan. Jadi macam anak pun emosi tu membuat-buat lagi. Yalah, mau tidak mau. Barangkali dalam kalangan kita juga ada yang ibu bapa yang keras, ada ibu bapa yang lembut, ada yang sederhana. Jadi dalam hal ini barangkali kita ada keseimbangan diharapkan. Mungkin ayahnya yang keras, tapi datuknya yang agak lembut. Kerana neneknya mungkin boleh kesederhanaan di sini. Jadi mesti ada interaksi di situ dalam memberi pendedahan pengajaran ikut talian ni. Jadi kita mesti bersama-sama memikirkan bagaimana nak maksimumkan atau optimumkan pengajaran ikut talian ni di rumah. Pertama misalnya pastikan lineage, coverage untuk dia. Khususnya saya lihat kalau kawasan-kawasan luar bandar, di pinggir bandar kadang-kadang line talian ni tak ada. Kadang-kadang adanya orang kata sekatan-sekatan. Kadang-kadang misalnya dalam musim hujan dan sebagainya tak dapat talian tu, tak dapat sukat. Kemudian begitu juga dari segi peranti atau alat-alat. Tak semua keluarga mempunyai akses ataupun dapat komputer tu. Atau tidak semuanya misalnya adanya handphone yang smartphone. Dan tidak semua barangkali mempunyai lebih daripada satu komputer. Bayangkan dalam satu rumah misalnya ada 5 atau 6 anak-anak atau kanak-kanak nak belajar. Kemudian ibu bapa pun nak menggunakan pada waktu yang sama. Tentunya ada kekangan dari situlah. Jadi saya rasa perlu kita mungkin berbincang, mengaturkan disiplin, mungkin penggiliran penggunaan alat tersebut. Dan dipastikan barangkali misalnya ada pihak membantunya. Misalnya kalau talian tu terputus, misalnya kalau misalnya tak clear ataupun kurang jelas pendengaran dan sebagainya, alat-alat aksesori misalnya untuk pendengaran pun juga perlu disediakan. Begitu juga misalnya kalau anak-anak nak belajar ikut talian itu, yang lain-lain, anak-anak yang lain mesti juga beri perhatian supaya jangan bising sangat dalam persekitarannya. Ini untuk kita pembelajar. Di samping itu saya rasa yang mungkin perlu diberi perhatian soal penilaian terhadap pembelajaran ikut talian ni. Siapa yang akan betul-betul menilainya? Mungkin guru-guru hanya memberikan jadual, memberikan kurikulum atau apa yang nak dibaca, tetapi penilaiannya macam mana? Apakah anak-anak di rumah tu dah dapat pastikan ilmu atau pembelajaran tu dah diterima dengan baiknya atau tidak? Ini perlu yang dipikirkan. Baik, Datuk. Tadi saya ada baca juga bagi NST kan kita tahu bahawa garis panduan pengurusan pembukaan sekolah kan akan diedarkan pada hari ini dan kata membabitkan dalam 3,000 sekolah menengah nanti akan buka. Bagaimana Datuk melihat benda ini macam persediaan fizikal, mental, guru, ibu bapa dan anak-anak juga ni? Mahu tidak mahu saya rasa ibu bapa kena bersedia. Jadi persediaannya tunggu masa yang akan diumumkan. Kementerian telah barangkali menjanjikan bahawa pembukaan sekolah akan diumumkan 2 minggu sebelum betul-betul. Dan garis panduan yang telah diberi keutamaan akan diberi keutamaan kepada pelajar-pelajar atau sekolah-sekolah tingkatan yang ada peperiksaan. Tingkatan 6 dan tingkatan 5. Ini langkah yang wajar. Saya tidak merasakan bahawa perlunya semua pelajar balik sekolah. Mesti diadakan mengikut peringkat demi peringkat. Yang peringkat pelajar yang akan mengambil peperiksaan diberi keutamaan. Itu betul. Kemudian mungkin pelajar-pelajar yang paling rendah sekali dikemudiankan. Jadi
ada malah saya dengar suara kemungkinan pelajar-pelajar darjah 1 atau ni akan tahun depan bermasuk. Ini saya tak pastilah. Walaupun saya rasa ini akan dilakukan secara peringkat demi peringkat. Dan kita harapkan bahawa persediaan ibu bapa terutamanya ataupun di kalangan sekolah soal misalnya bilik darjah. Bagaimana nak dikawalkan bahawa maksimum 15 atau 20 dalam kelas dijarakkan. Kemudian macamnya pengaturan untuk di kantin. Macam mana pengaturan di bilik makmal supaya tidak ada ramai dalam satu darjah itu ditekan. Kemudian kebersihan secara umum. Saya menggalakkan bahawa mungkin secara giliran sama ada kalangan daripada pihak sekolah atau dengan kerjasama dengan ibu bapa dan penjaga. Membantu sekolah sekarang membersihkan secara umum persekitaran sekolah. Ini penting saya kira. Sanitasi itu sangat penting. Dan juga persediaan alat-alat yang diperlukan. Alat-alat sanitasi, alat-alat yang diperlukan tentang topeng muka dan sabun. Ini dipastikan mesti ada dalam setiap kali nak masuk sekolah. SOP mesti patuh. Pastinya banyak yang perlu kita perhalusi dan terima kasih kita ucapkan kepada Datuk kerana memberikan satu gambaran yang cukup jelas sekali. Sama. Datuk Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Pemufakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Terima kasih sangat. Sebenarnya kita nak berbincang berlanjut. Ini berkenaan dengan satu lagi topik iaitu pendidikan operasi taska kan. Ini antara yang hangat juga mendapat respon orang ramai, tapi sebelum tu kita nak lihat terlebih dahulu berkenaan dengan satu berkisah ni Sofia. Kisah ini berkenaan dengan penduduk kampung Sijangkang, Kuala Langat, Selangor. Bukan kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang terbabit dengan PKP pentadbiran. Tapi ini antara yang kita ingin paparkan kepada anda, menzahirkan kreativiti dan semangat mereka dalam menyambut Syawal dengan menghiasi kawasan perkampungan ini bersama nyalaan lampu yang cukup indah. Dan pastinya wartawan kami Muhammad Faris Hafifi Abdul Halim bersama dengan butirannya. Mari kita saksikan. Niat kita untuk memeriahkan lagi suasana malam raya, malam 7 likur. Penduduk kampung Sijangkang, Kuala Langat, Selangor menzahirkan kreativiti dan semangat mereka menyambut Syawal dengan menghiasi kawasan perkampungan ini bersama nyalaan lampu yang cukup indah. Sinonim dengan sambutan Aidilfitri, para penduduk di sini turut memasang pelita bukan sahaja di halaman rumah, malahan di kawasan jalan raya. Nur Faizal Kamal antara individu yang bertanggungjawab memeriahkan malam raya di sini. Berusia 37 tahun, anak jati negeri Selangor ini menggunakan pelepah kelapa sawit sebagai tiang untuk menggantung pelita. Kayu getah sekarang susah nak cari, anak kayu getah. Sekarang kita menggunakan pelepah. Kita cari pelepah yang muda. Mana pelepah yang muda ni dia lebih keras daripada pelepah yang dah kering, senang lapuk, senang patah, senang hancur. Jadi saya itulah terus idea tu menggunakan pelepah. Sebab pelepah ni lurus, senang sikit kita nak tegakkan. Disebabkan kesibukan tugasan sebagai anggota rela di siang hari, anak kelima daripada 6 adik-beradik ini memilih untuk menyediakan bahan dan memasang pelita pada sebelah malam. Lebih mesra dengan panggilan Ijal, dia mendapatkan pelepah daripada kebun milik jirannya. Tambah Ijal dengan penggunaan pelepah kelapa sawit, mereka dapat menjimatkan perbelanjaan. Sebenarnya, yalah, kalau kita beli kayu tu, kayu-kayu yang macam ada kedai kayu tu memang makan kos lah. Mungkin harganya lagi mahal. Berbanding kita menggunakan pelepah ni, jadi jimat sikit. Jadi kuranglah duit yang kita banyak gunaan duit tu digunakan. Contohnya macam untuk beli minyak, untuk beli pelita. Situ je dah kos kita dah kurang. Tak memakai duit terlalu banyak. Memasang pelita pada malam raya sememangnya sudah menjadi tradisi mereka di sini. Mereka telah menyediakan kira-kira 140 buah pelita bagi menerangi kawasan persekitaran dan sepanjang jalan perkampungan ini.
Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itulah antara peribahasa yang dapat saya simpulkan sepanjang saya berada di kampung ini. Dan ini merupakan antara usaha yang telah pun dijalankan oleh pemuda-pemuda di kampung ini khususnya. Dan jika anda dapat saksikan, di jalan sepanjang 1 km ini diterangi dengan pelita yang telah pun dinyalakan oleh Ijal dan juga rakan-rakannya. Dan pastinya, saudara, sukar untuk kita dapati di zaman era teknologi ini, kawasan-kawasan bandar diterangi dengan pelita-pelita yang semakin meriah. Namun di kawasan kampung ini, inilah usaha yang dijalankan oleh mereka untuk memeriahkan lagi Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat. Semoga usaha yang ditunjukkan Ijal dan rakan-rakannya ini dijadikan teladan dan tradisi memasang pelita ketika malam 7 likur tidak luput ditelan zaman. Ya, kita dah masuk pertengahan Syawal dan pastinya ada lagi kemeriahan yang dirasai di tempat-tempat lain juga dengan cara-cara tersendiri asalkan patuh kepada SOP ya, dan juga kawalan kendiri sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, kita bercakap tentang satu lagi institusi pendidikan atau pengajian ataupun pengasuhan, sebenarnya peringkat yang lebih rendah, lebih untuk generasi lebih kecil sedikit ya. Kita dah cerita tentang sekolah dan sekarang ini nak turun ke bawah sikit kepada peringkat taska, dan kerajaan telah pun memaklumkan semua taska dibenarkan beroperasi serta-merta, membabitkan 6,696 lagi taska yang mula dibenarkan beroperasi pada Selasa. Sebelum ini hanya 304 sahaja dibenarkan. Dan kita nak faham lebih lanjut bagaimana SOP ni membabitkan anak-anak kecil ni seawal 2 bulan yang dihantar untuk dijaga ni, sebab kegusaran ibu bapa tu pastinya ada. Walaupun dah rasa lega dapat hantar anak, tetapi pada masa yang sama SOP itu bagaimana? Untuk memahami lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Muhammad Syahrul Nizam Abdul Hamid. Beliau ialah Ketua Pegawai Operasi dan juga Pengurusi Taska Love and Love International. Ini baru ni ya. Nama baru ni, taska baru yang kita dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya. Okey, sebelum tu cerita sikit. Ini taska baru kan, Love and Love ni? Alhamdulillah, kita dah ada 9 tahun pengalaman dalam pendidikan prasekolah. Okay. Kemudian pada 2018 kita rasa ada satu kekosongan, iaitu untuk menyediakan servis taska premium kepada Muslim. Baik, jadi kita buka pada 2018. Alhamdulillah hari ini kita beroperasi di Ampang Utama dan di Bandar Seri Permaisuri. Okey, difahamkan taska ini antara yang terawal dibenarkan untuk beroperasi. Alhamdulillah. Ya, okey. Dan setakat ini bagaimana dari segi SOP-nya dan bagaimana ibu bapa merespon terhadap keupayaan kalian untuk beroperasi? Baik. Memang kita acknowledge, kita faham bahawa ibu bapa merasa risau untuk menghantar anak-anak mereka ke taska. Tetapi hakikat sebenarnya taska-taska yang berdaftar ini mereka lebih terjaga sebab mereka wajib ikut SOP. Kerana jika tidak mereka mempertaruhkan lesen mereka. Betul. Jadi sebenarnya ini insya-Allah lebih selamat daripada kita hantar anak ke tempat-tempat yang lain, insya-Allah. Baik. Dan sudah SOP tadi kan Eli tanya kan. Baik, kita SOP kita sebenarnya kalau saya nak simpulkan kan, kita Love and Love International Islamic Childcare. So saya ambil love tu. LAUGH kan. Okey. Baik. L yang pertama adalah kita mesti buat latihan kepada pengasuh kita. Itu wajib. Kerana SOP ada banyak. Kita dapat SOP daripada pelbagai cabang, sama ada daripada kerajaan ataupun daripada persatuan-persatuan yang menaungi taska sebagainya. Maka kita ambil the best practices, SOP yang terbaik untuk kita aplikasikan, dan ianya mesti bermula dengan latihan kepada pengasuh-pengasuh kita. Okay. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah awareness dan juga pendidikan untuk ibu bapa. Yang ini penting. Penting juga tu. Ya, betul. Sebenarnya yang ini perkara yang sangat penting. Kerana ibu bapa mesti tahu apa kita buat. Kami sediakan video, taska sepatutnya menyediakan video apa mereka buat, tunjuk apa mereka buat kepada ibu bapa supaya ibu bapa menjadi yakin. Iyalah, anak adalah buah hati setiap ibu bapa. Bagaimana mungkin menghantar anak ke tempat yang tak selamat dan tak sihat. Betul. Kan? Kelegaan dapat menghantar tu satu, tapi apabila lepaskan nak kena rasa tenang juga kan? Ya, betul. Ya, betul. Okay. Kalau di Love and Love kami, alhamdulillah setiap pagi kita ambil suhu. Yang ini sebenarnya sebelum lagi daripada mula operasi, dan suhu tersebut akan dimaklumkan kepada parents melalui apps. Jadi setiap hari ibu bapa akan dapat informasi suhu anak dia berapa, anak dia datang macam mana kan. Lepas tu kita akan update sehari 1 atau 2 kali keadaan anak dia.
Keadaan anak-anak mereka kita akan bagi tahu, kita akan bagi gambar dan sebagainya supaya anak-anak ini tenang. Bukan masa PKP ni saja, tapi sebelum lagi. Jadi masa PKP ni kita bagi lebih lagi. Begitu. Okey, jadi dan antara SOP yang U tu adalah utamakan keselamatan dan kesihatan ni. Yang ni dua benda yang sebenarnya kalau siapa yang tak nak ke taska, dia cari dua benda ni. Taska yang selamat dan sihat untuk anak dia. Betul kan? Betul. Jadi apa yang kita buat sebelum ni sebenarnya kita dah ada SOP yang ketat dan kita perketatkan lagi. Antaranya kalau sebelum ni memang setiap anak dia tidur dekat stackable cot masing-masing. Tapi yang berkongsi sebelum ni. Tapi bila masuk PKP ni maka kita khaskan. Setiap orang satu dan dia tak tukar-tukar. Esok dia pakai yang sama. Dan kami menjalankan SOP yang terlalu ketat sehingga kan kalau ada seorang anak yang kita dah mandikan, kita akan bilas bilik air tu dengan sabun. Okey. Sebab itu SOP dia. Baru anak yang seterusnya boleh mandi. Okey. Begitu. Selain daripada social distancing yang biasalah kita ada stand box kan. Kita buat pakai selotip, stand box. Kemudian kita ada education pada anak-anak begitu. Okey. Ini bila ibu bapa dengar ni lega sikitlah dan diharapkan dipatuhi oleh taska-taska berdaftar lain juga. Okey, adakah kapasiti pengambilan itu berkurangan disebabkan adanya sebab ada penjarakan sosial kena ada box tertentu. Jadi barang tidak seramai sebelum ni atau bagaimana? Okey, baik. Untuk Love and Love sebab memang kita premium international Islamic childcare, jadi kita memang kapasiti kita ikut kerajaan. Kalau kita ikut kapasiti yang sebenar, contoh untuk infant 1-3 kapasitinya kan. Jadi kita memang dah sesuai dah. Walaupun masa di luar PKP. Masa di luar PKP dan masa dalam PKP pun dah sesuai dah sebab memang ratio dia kecil. Contoh anak 1 tahun 1-5. Satu pengasuh 5 orang anak. Jadi dia dah kecil dan ruang kita pun luas. Begitu. Tetapi bagi taska-taska di luar sana memang kita semua pengusaha taska sepatutnya lah dia kena tengok ratio tu over dia punya keluasan taska masing-masing. Kerana kesihatan dan keselamatan anak-anak tetap nombor 1. Dalam kata lain SOP business as usual tu memang ada lah PKP ataupun bukan PKP kalau dari segi kapasiti lah. Alhamdulillah. Sebab memang kita sediakan ruang yang luas, kita sediakan dan ratio kita kecil. Begitu. Okey, apa antara cabaran yang sedang dihadapi? Barangkali persepsi ibu bapa kan, walaupun dah ada aplikasi, dah ada SOP tertentu, kemusykilan ni kita tak nafi sebab bila kita baca surat khabar ke tengok berita membabitkan kluster itu, ada kebimbangan. Kita harapnya tidak ada kluster-kluster taska dan sebagainya. Apa antara kegusaran yang dikongsikan kepada pengusaha taska seperti anda? Baik. Alhamdulillah. Setakat hari ini Alhamdulillah 70%, hampir 70% daripada anak-anak taska kami dah datang semula ke taska walaupun PKPB belum habis. Dan antara kegusaran ibu ayah sebab kita buat survey. Ini parents engagement ni perlu sangat penting kita buat survey, kita tanya dan kita call kan. Antara kegusaran mereka adalah tentang kesihatan dan keselamatan anak-anak mereka. Itu je sebenarnya. Mereka tak ada kegusaran lain. Itu saja kegusaran mereka. Jadi sekali lagi kita terangkan kepada mereka apa yang kita buat di taska kita, bagaimana kita buat penjarakan sosial, bagaimana kita buat aktiviti dan sebagainya. Satu lagi Laili mungkin kan. Apa yang kita buat adalah sebenarnya kita cuba untuk integrate antara silibus yang ada dengan keperluan keselamatan dan kesihatan. Contoh nak ajar anak-anak tentang social distancing. Kan? Bagaimana kita ajar anak-anak social distancing dalam silibus. Contohnya mereka buat kad raya. Jadi nanti dekat kad raya tu dia akan ada tulis kat bawah kan stay safe, jaga jarak 1 meter. Macam tu kan. Ada kempen jugalah daripada masa sama. Dia adalah integrated learning, integrated modul untuk anak-anak ni faham. Begitu. Dan yang terakhir sebenarnya semua taska perlu improve dekat R&D. Love and Love alhamdulillah kita ditubuhkan pun atas dasar R&D keperluan masyarakat dan hari ini pun kita improve R&D kita. Antara yang kita akan buat, yang kita sedang usahakan dengan our professional occupational therapist adalah benda sangat-sangat menarik. Apa dia? Adalah video-video, siri-siri video untuk mengajar parents bagaimana untuk melaksanakan beberapa aktiviti di rumah. Sebenarnya sebab apa? Sebab bila taska ada social distancing, ada sebahagian kemahiran yang anak-anak tak boleh dapat di taska. Antaranya kemahiran bersosial. Sebelum ni mereka pegang tangan kan. Mereka bersisir bahu, mereka take turns, mereka belajar mengalah. Tak boleh dah. Bila dah ada semua peraturan tu dah tak boleh. Jadi kita create video contohnya kan as simple as
sofa kat rumah tu kita susun macam slide main dengan anak-anak. Parents banyak kan menggunakan perabot di rumah tu untuk malah kita guna blender, guna barang-barang kat rumah supaya ibu bapa boleh buat dekat rumah dan kemahiran bersosial itu anak-anak tetap dapat walaupun tak dapat di Taska. Baik, begitu. Banyak itu pendekatan yang kreatif harus dijanakan betul. untuk memastikan pembelajaran masih lagi diteruskan. Kita doakan terbaik ya. Terima kasih banyak Encik Syafrizam. Semoga terus menjalankan operasi dengan jayanya. Dan pastinya ini bukannya maklumat kepada pengurusi Taska, kepada ibu bapa juga supaya cakna dan ambil tahu apa SOP dan bagaimana dilaksanakan. Betul. Kalau ada video lebih baik ya mana-mana Taska yang sedang atau dibenarkan beroperasi sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak Cik Muhammad Syafrizam Abdul Hamid, Ketua Terima kasih Eli MSI panggil Love kami. and Love International, Love and Love ya. Ya, kita doakan semoga perkara ini berakhir dan Allah berikan kebaikan insya-Allah ke atas ujian ni insya-Allah. Mudah-mudahan. Kita berehat seketika selepas ini bersama dengan Faria dan juga Sofia nak cerita tentang adakah terdapatnya kemungkinan gelombang kedua ya berdasarkan situasi yang berlaku ini. Kita doakan tidak, tetapi bagaimana harus kita waspada juga selepas ini dalam Malaysia hari ini. First met, I will never forget. 'Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. Baby, I can't wait to know. What do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang selamat hari raya. Baik, itu dia antara sebahagian yang kita paparkan. Kreatif kan? Yang tadi video mula-mula tu satu keluarga. Tengok ibu dan bapa yang sangat-sangat kreatif dan sporting. Dan kita nanti kita akan tunjukkan juga lagi sebahagian yang kita boleh paparkan di akhir rancangan nanti. Baik, sebelum tu kita nak kembali dalam pengisian MHI hari ini berkenaan dengan COVID-19 ini. Saya tak tahu ini gelombang kedua atau ketiga, tetapi kita dah berada dalam PKP ataupun PKPB dengan hari yang lama dan berbulan-bulan dan bermasuk bulan 6 dah separuh tahun dah. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan kemungkinan berkenaan dengan gelombang seterusnya mengenai dengan COVID-19 ini. Kita nak bersama dengan Dr. Samsul Ambia Ismail Ahmad, merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih bersama kami, Doktor. Terima kasih. Ya, selamat. Sihat Alhamdulillah sihat. Raya okey, Doktor? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Masya jemput berkenaan dengan kita masih lagi berada dalam Syawal ni. Jadi kita ni kalau Syawal 30 hari raya. Ya, betul. Tapi tahun ni berbeza sedikitlah kan. Kita berdepan dengan pandemik dunia ini. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tahu juga berkenaan dengan perkembangan terkini COVID-19 di negara kita. Ya, saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar MHI dan juga rakan di pentas. Ya, kita raya ni memang sebulan, tapi alhamdulillah tahun ni kita nampak dengan langkah-langkah pencegahan dan kawalan daripada yang dilaksanakan oleh kerajaan nampak dipatuhi, walaupun ada juga yang tidak patuh pada arahan rentas negeri. Tapi alhamdulillah walaupun kita dengan kawalan itu, dengan ada sedikit ketidakpatuhan, nampaknya kes-kes agak stabil. Tidak ada sebarang menunjukkan peningkatan yang agak ketara, kecuali beberapa kes yang dilaporkan di depo tahanan yang menunjukkan peningkatan. Tapi sebenarnya jangkitan dalam kalangan warga kita tak berapa tinggi. Tapi yalah. Tapi dah ada raya-raya ni. Macam mana risau, tu? Saya bekerja di Jabatan Kecemasan sebagai ketua jabatan sana. Yang ni yang kita risaulah bila kita ada aktiviti-aktiviti rentas negeri atau aktiviti-aktiviti yang mungkin menyebabkan kita berkumpul. Mungkin berlakunya penularan COVID-19 ni, kerana kita tahu kes-kes mana. Tapi alhamdulillah setakat ni di
di hospital saya, di Hospital Intan, tidak ada kes-kes. Walaupun peningkatan kes itu sedikit tinggi, tapi bukan kes-kes COVID lah. Kes-kes yang disaring ada tinggi sikit. Tapi pastinya KKM sendiri, kalian sendiri sebagai frontliners telah bersedia sekiranya wujud kluster baru yang membabitkan Hari Raya ini memang dah standby lah maknanya. Alhamdulillah kalau kita tengok kerajaan dan juga pihak KKM memang bertungkus lumus. Saya rasa tidak ada siapa yang raya. Setiap hari kita dapat input daripada Menteri Kanan dan juga Kementerian Kesihatan di bawah Datuk DG lah yang memberikan maklumat terkini. So memang kalau kita bincang pasal bencana wabak ni, kita ada beberapa fasa lah kan. Kadang-kadang dia kata fasa pertama tu fasa prevention, mitigation. Lepas tu kita fasa preparedness, kita respon dan juga recovery. So sekarang ni kita dah respon dah gitu bila gelombang kedua. Sekarang ni recovery, saya tengok Kementerian Kesihatan ambil langkah sedikit untuk menenangkan sikit petugas-petugas frontliner ni. Supaya kita dapat tambah balik kita punya tenaga. Energi kan. Itu sebelum raya itu bila kita tengok jumlah kes agak stabil, Ketua Pengarah membenarkan kita mengambil cuti. Pasal kita tahu menangani COVID ni kita kena jaga dua benda lah, fizikal staff tu sendiri. Betul. Dan juga mental lah. Jadi kalau kita tak jaga, tapi alhamdulillah pihak kerajaan dan juga pihak kementerian dia nampak benda ni. Betul. So kita bagi sedikit kelonggaran untuk berehat, tapi tak boleh raya cuti raya tak boleh lah. Untuk kita bersedia untuk jika berlakunya gelombang lepas PKPB ni. Pasal kita ada pergerakan sikit kan, so mungkin ada gelombang. Banyak sebenarnya soalan nak kita ajukan kepada doktor ni dari segi penugasan, dari segi pengalaman diri itu sendiri. Kita bukan berdua di hujung sana. Itu dia contingent. Assalamualaikum. Wow. Rumah biru. Terdondon kami hari ini. Ya. Baik, doktor, apa khabar, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Doktor, kalau kita nak tanyakan sedikit sebanyak, mungkin sedikit, apakah sebenarnya persediaan yang perlu kita lakukan dari segi mentalnya? Kerana kita dah kondisikan diri kita dah biasa dengan PKP, PKPD, PKPB sekarang ni, dan mungkin sebarang apa perbezaan atau perubahan selepas ini, apakah mungkin cara terbaik untuk kita kondisi diri kita untuk lebih bersedia menghadapi apa-apa perubahan pun selepas ini? Sudah ada dua lah. Satu pada yang bertugas untuk mengawal wabak, persiapan kita sebagai new normal. Saya dulu pernah jadi pesakit lah sebenarnya. So sekarang ni saya juga frontliner. So bagi frontliner ni kita ada dua lah norma baru kita ni kan. So kita mentaliti kita ni akan berubah. Macam bila kita lihat pesakit tu, so proses saringan dan juga kawalan di sebelum pesakit masuk ke jabatan tu, jabatan kecemasan, saya kerja di jabatan adalah lebih ketat lagi. Dan juga cara kita mengawal diri kita lah. Mengawal kita dari segi pemakaian PPE kita dan juga cara kita berinteraksi. Walaupun kadang-kadang dengan pesakit, kadang-kadang dengan semua rakan sekerja. Pasal macam saya kena dulu, di antara rakan sekerja pun dapat jangkitan. Kalau kita tengok kluster-kluster hospital, ialah di kalangan rakan sekerja. Tapi bagi orang awam ni dia kena ada new normal. Kita saya rasa lah tidak akan berterusan lah kita duduk di rumah ni kan. Sekarang dia dah suka. Dulu orang tak suka duduk rumah kan, boring-boring kan. Kita tengok sekarang ni bila kita nak suruh kerja dah mula malas balik kan. Oh tak, itu psikologi biasa tu. Itu new normal lah. So new normal ni orang awam ni ada orang kata kalau kita bincang pasal risiko ni ada banyak cara lah. Satu, kita elak daripada risiko. Maksudnya duduk kat rumah lah. Kalau tak boleh elak macam kita lah, macam wartawan, macam orang MSI, saya kerja terpaksa keluar. Terpaksa demi tugas, kita kena jagalah yang dia kata tu kan, social distance untuk mengurangkan. Tapi dah terkena kita terpaksa pergi cepat mendapatkan rawatan dan juga kita kena ada satu stigma, kita cuba hapuskan stigma ni lah. Walaupun saya ni kadang-kadang kesian juga, saya ni dah bebas COVID sebenarnya kan. So raya itu bolehlah raya pertama kita dibenarkan 20 orang kan. Ada orang yang takut nak jumpa saya lagi. So saya tak tahu stigma masyarakat tu, jangan kadang-kadang ada stigma dia ni COVID tak boleh datang. Saya pernah ada orang tu datang balik tu dia tak dibenarkan kerja 2 hari. Pasal lepas datang melawat rumah saya. Itu new normal kita. Doktor, sebenarnya secara jujurnya bukan hanya masa raya. Sekarang ni pun kebimbangan itu ada. Tu stigma dalam kalangan kami ni. Baik. Sebenarnya banyak. Tapi itu stigma yang harus kita kendalikan dengan baiklah ya. Pastinya ini antara soalan yang boleh kita, apatah lagi doktor seorang frontliners kan mendapat ketika bertugas berperang dengan pandemik ini. Dan kita nak tanya juga bagaimana doktor berada dalam situasi itu. Apatah lagi mengetahui bahawa ahli keluarga turut
mendapati positif kan. Itu sebentar nanti. Kita berehat seketika dulu boleh doktor? Boleh, insyaAllah. Doktor jangan sedih doktor. Okey, kita akan bersama dengan doktor sekali lagi dengan rakan Rumah Biru di hujung sana nanti. Semuanya selepas ini di MHI. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Saya masih bersama dengan Dr. Samsul Ambia Ismail Ahmad, merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Datuk Intan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Kementerian Kesihatan Malaysia. Panjang benar ya nak sebut. Terima kasih doktor. Saya bersama kami dan juga Eli serta Sofia. Saya nak tanya soalan dulu ke nak jawab? Silakan. Okay. Saya perlu tanya soalan ni doktor. Sebab sebelum ni bila kita membawa topik ini, dan kami panggil pegawai perubatan dan sebagainya, pegawai kementerian, menyatakan seboleh-bolehnya untuk memastikan kita ada kawalan Kediri ni, kita anggap semua orang di sekeliling kita ada COVID. Supaya kita dapat jaga. Jadi apabila doktor sebutkan yang doktor orang tak nak datang rumah sebab doktor dan keluarga pernah mengalami ini, bagaimana doktor mengendalikan dan memahamkan orang di sekeliling Kelantan dan sebagainya, termasuklah kami yang dapat tahu, okay, Dr. Syamsul datang ke MHI ini, yang ya kita perlu ada mindset seperti itu, tapi kita masih boleh mengawal keadaan ini, masih boleh dikendalikan. Managing the expectations. Ya. Agak sukar kalau kita maklum pada orang yang ada technical background. Kalau dia tahu sedikit medical, dia tahulah. Maksudnya bila kita walaupun itu ada kes-kes yang Datuk Pengarah kata masih positif, sebenarnya tidak ada kebolehjangkitan dia itu kan. Macam saya ni macam itulah. Tapi untuk orang awam ni sukar kita nak explain secara jelas macam itulah. Biasanya ada kemungkinan orang yang pesakit COVID ni yang dilaporkan boleh dapat semula kan. Tapi ialah kita tengok dalam 70-80% yang kena COVID ni ialah yang tidak bergejala. Tapi bila kita ada kawalan rentas negeri semua ni, kita dapat mengawal kluster-kluster tu. Kita tahu di mana kluster tu duduk. Tapi bila berlaku besok, bila kita buka PKPB ini, kita akan nampak kluster itu akan bertebaran lah. Jumpa konteks sini. Dan yang tidak bersimptom tu kita akan agak risau. Jadi kita tu pasal kita akan new normal kita ni, akan kita kena terpaksa kekalkan juga. Sehingga betul-betul declare by kita punya authority yang kita ni dah, saya tak tahulah berapa lama new normal ni kan. Kita tetap kena kekalkan tu. Pasal yang tidak bergejala. Contoh sendiri yang saya tengok pada anak-anak saya lah. Ada yang tidak bergejala bila dia masuk ke ward tu. Tapi dia boleh menjangkiti. Jadi itu kita kekalkanlah. Walaupun benda tu dah jadi normal baru kita, tapi kita ada sedikit, kita kena jaga-jaga sikit lah, berjaga-jaga. Untuk waspadaan tu masih lagi perlu ada. Tapi janganlah over sangat kan, sampai kan tak nak jabatan rumah pula kan, kesian je. Dia tak nak bercakap kan. Rasa kawan. Saya nak tanya macam mana, sebab frontliners ini di Sanjung. Kan kita menyanjung macam mana pengorbanan frontliners dan sebagainya. Doktor sendiri menjalankan tugas doktor di Barisan Harapan, di ward kecemasan dan sebagainya. Tapi bila doktor disahkan positif, kan? Ketika itu bagaimana? Ketika disanjung tetapi tiba didapati diri sendiri positif dan seluruh ahli keluarga turut dijangkiti. Perasaan ketika itu. Ya. So sebenarnya saya frontliner ni taklah diminta disanjung kan. Saya rasa banyak juga yang orang nampak frontliner, tapi sebenarnya ramai sebenarnya yang terlibat sama dalam mengendalikan COVID ni. Saya cakapkan pada frontliner ni kan, kita ni anggaplah kita ni antara orang yang terpilih kan, tak semua orang yang terpilih untuk sama-sama. Ni frontliner je kan yang terlibat dalam media masa ni, orang media yang terlibat dalam sejarah negara kita lah. Saya rasa bangga juga kita terlibatlah sejarah negara kita melawan satu wabak yang digeruni oleh dunia. Kan? Tapi bila saya terkena, ialah saya macam orang lain lah. Bila kita dengar tu kita takut kan. Bila kita tengok orang yang kena tak boleh balik rumah, kalau mati waris tak jumpa. Tiba-tiba saya kena. Dalam masa saya tahu ahli keluarga saya tak sihat. Kan. Jadilah kepala saya, selain saya fikirkan diri saya fikirkan keluarga lah, pasal saya ni keluarga kan. Saya takutkan bila wabak ni, bila wabak benda tu menjangkit. Bila tak semua masuk hospital, siapa akan jaga anak-anak saya yang kecil-kecil lah. Kalau dah besar saya tak kisah. Jadi itulah saya rasa macam satu batu tu kepada saya. Alamak, macam ni kan. Sepanjang perjalanan saya daripada Teluk Intan dibawa ke Ipoh waktu maghrib tu. Bila result saya keluar pukul 6, pukul 7 dah kena ambil. So kata-kata terakhir saya lah. Kalau ni lah kata-kata terakhir saya cakap kan. Pasal kita di kuarantin, jaga diri saya kata, jaga budak-budak kan. Jadi kita tak ada saudara mara nak ambil. Jadi sepanjang perjalanan walaupun saya agak teruk masa tu kan, sakit saya, tapi itu lebih saya fikirlah.
Tapi alhamdulillah dari segi sebelum saya swab pertama negatif, swab kedua baru positif. Jadi saya tak nak buat swab kedua tu pasal saya harapkan saya tak nak buat supaya keluarga saya tak diswab. So biar saya sembuh Tapi sendiri. masa tu doktor dah demam. Memang teruk lah. Ada sense of denial tak masa tu, doktor? Memang kalau kita bayar psikologi bila kita kena first sekali kita akan cuba mendeny lah. Kita akan cuba menafi yang kita kena kan. Confuse sama masa tu kan. Berlabai bercelaru kan. Tapi dah banyak benda masuk kan, tengok pula cerita-cerita, tengok pula video-video yang dikongsi di media masa macam mana kes-kes COVID. Jadi macam itulah. Itulah perasaan saya kan. Memang suka nak digambarkan bila seluruh ahli keluarga. Maknanya doktor masuk dulu. Saya dibawa dulu. Jadi saya tak ada kontrol lah. Out of control of my family. Pasal bila saya dibawa, dia automatik kena saring. Pasal itu syarat dia. Ada kontak rapat, semua yang berhubung disaring. Doktor tahu tak, ada tak masa atau detik kritikal di mana doktor sedar ataupun tahu yang anak-anak dan keluarga pun mempunyai simptom yang mungkin pada tahap yang agak membimbangkan masa tu? Ada tak pengetahuan masa tu ataupun sebab dah terpisah memang tak tahu apa nak jadi ke macam mana? Saya boleh berhubung lagi lah. Tapi yelah, kita COVID ni dia kata ada 4 tahap. Satu yang tidak bergejala, 2 ada bergejala ringan, yang ketiga macam saya lah, bergejala yang ada pneumonia, dan yang keempat tu kita terpaksa mohon bantuan. Jadi anak sulung saya tu agak teruk jugalah. Dia masuk ward, bukanlah kita terpaksa bawa dia jatah kecemasan, masuk air. Isteri saya pun demam agak panjang, hilang selera makan semua lah. Yang lain tu ringan-ringan sajalah. Tapi bila dapat tahu satu keluarga kan berada dalam satu, apa rasa macam mungkin kelegaan ke walaupun berada dalam situasi yang tak sihat? Separuh beban saya dah selesai lah saya rasa. Walaupun tak sihat, saya nampak kat depan saya kan. Keluarga kan. Nampak okey, lega alhamdulillah. Itulah yang saya telefon doktor di Ipoh. Boleh tak kami duduk bersama? Kan biarlah walaupun kita jarak, tetap jarak. Ya. Jadi mungkinlah doktor sedikit nasihatlah kepada orang luar, orang ramai kan. Stigma ni, nak pecah stigma ni susah kan. Jadi sebab doktor ni mengalami pengalaman tersendiri dan juga mungkin ada kata-kata yang perlu dikongsikan lah berkenaan dengan stigma masyarakat yang masih lagi utuh berkenaan dengan mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada terutama keluarga saya, keluarga isteri saya, adik-adik saya dan juga masyarakat lah. Bila saya ada tu terhebah sikit saya punya cerita ni, ramai yang mendoakan tu, memang sedikit sebanyak membantu saya dari segi penyembuhan dan juga semangat saya sekeluarga untuk melawan penyakit COVID ni kan. Itu ialah stigma yang bagus untuk kita ni lah. Tapi ialah masyarakat ni perlu ada stigma tu sedikit untuk kawalan kendiri. Wajib ada, jangan terlampau selamba sangat. Saya ni tak pernah datang Kuala Lumpur pasal saya ada 2 bulan saya dapat rentas negeri alhamdulillah sebab MHI ni. Alhamdulillah. Saya tengok saya duduk di homestay tu, saya tengok dia orang dah tak apa berjaga-jaga lah. Saya tengok dah tak pakai topeng. Saya semalam tak masuk lift tu, dia kata tak apa, masuk je penuh-penuh. Jadi tak boleh jugalah kan. Saya dapat ada kotak tu, saya duduk dekat bangunan baru tu kan. Saya kata tak boleh. Dia kata tak apa, masuk je. Dia tengah tak pakai topeng. Jadi tak boleh sampai macam tu sekali kan. Mungkin kalau saya bagi tahu saya terkena COVID, dia mungkin tak bagi masuk. Itu privilege Pak. Jadi cubalah, walaupun kita jangan terlalu over sangat, tapi jangan terlalu longgar. Jangan ambil mudahlah COVID ni. Pasal kita tahu COVID ni kan, walaupun tak ramai yang mati, tapi dia punya progress, disease tu cepat. Kalau terutama orang yang ada masalah paru macam saya lah. Saya ada masalah paru-paru dulu kan, sebelum saya terkena COVID. So dia mudah merebak. Dan dia punya pengakhiran ni mungkin tidak baiklah. Jadi jangan terlampau sangat stigma pada orang yang tak ni, tapi jangan terlampau ambil mudah pasal COVID ni. Dan juga itulah, sama-sama lah kita berdoa kan supaya new normal kita ni kembali normal yang asal baliklah. Saya rasa untuk saya frontliner ni new normal yang agak menjerih dan meletihkan jugalah pasal kita terpaksa pakai pakaian yang tidak selesa, duduk pula tempat yang tidak selesa kan, hari-hari kena saring mandi dulu sebelum balik pasal kita risaukan keluarga. Jadilah agak segera berakhirlah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian ini. Dan terima kasih banyak juga di atas jasa pengorbanan hingga hari ini rentas negeri untuk kami untuk membawakan sedikit ilmu kepada kami ini. Terima kasih banyak-banyak. Kami doakan yang terbaik untuk doktor, keluarga, semoga dilindungi oleh Allah SWT. Okey. Terima kasih doktor. Dapat menjalankan tugas. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang bertugas di luar sana, terutama kawan-kawan saya di KKM.
yang sentiasa bertukus lumus lah. Anggaplah kamu ini adalah insan-insan yang istimewa yang menjaga rakyat Malaysia ni untuk kita sama-sama dilindungi daripada penyakit COVID ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak saksikan dulu juga sedikit paparan ucapan Hari Raya yang telah dihantar oleh kalian di MHI. Kami mahasiswa Perubatan Universiti Al-Azhar Mesir mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Stay safe, stay at home, khalik fil bait. Kami, pelajar tahun akhir Pergigian Universiti Alexandria Mesir mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Saya Zainul Aisyazah binti Syahrul Mizal dan saya Nuhazira binti Sahad. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mahasiswa Sabah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Baitul Azkiyah Daerah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya Perantauan #Stay at Home. Kami wakil pelajar di Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami, anak perantauan di Bumi Kahirah Mesir, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home. Kita jaga kita. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kullu am wa antum bi khair. Saya Muhammad Nabil Demawa Saleh, mahasiswa Universiti Al-Azhar di Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh sanak saudara serta rakan yang berada di Malaysia. Ya Allah. Okay guys. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar Malaysia di Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang menghantar video yang cukup menarik, mengkongsi kita bagaimana pengalaman beraya dalam COVID-19 ni sebenarnya. Cuma saya curious nak tahu berapa take mereka buat sebelum betul-betul lulus untuk dihantar. Kan? Terutamanya ada main muzik. Kan? Tapi saya sukalah tahun ni macam banyak sangat kreativiti. Kan? Kalau dulu kita macam saya macam kan. Tapi tahun ni macam banyaklah seninya kan. Sebab ni kira generasi TikTok ni. Jadi membolehkan pelbagai kreativiti diraikan. Betul. Kan? Kita dah banyak masa juga bagi kita boleh melihat jauh mana kreativiti kita tu nak tunjuk kat TV kan. Kena kreatif sikit. Tu kita pun tercabar untuk buat kita punya promo raya tu kan. Okey. Ini antara perkongsian. Sebab tahun ni katanya penerbit kita lah tak cakap kali ni memang 2,000 yang hantar, lebih 2,000 yang menghantar gambar dan ucapan dan raya. Pertama kali dalam sejarah rasanya. Ini memang sebelum ni kad raya kan. Kad raya kan. Ini hantar ini gambar. Sebahagiannya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ni siapa ni? Okey, ini gambar Kamila. Okey. Kita nak raikan penonton juga di talian sekarang. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Siapa di talian? Said. Oh, Tuan Said. Selamat Raya. Hari itu dah telefon dah Tuan Said. Biasa dapat dah. Pasal seminar di Skandar ni. Allah. Terima kasih. Seminar, TV3 seminar. Ya. Saya ucapkan lewat siaran ucapkan selamat hari TV3. Yang berapa ni? 36 tahun. Semoga Allah Ta'ala berazeki semua kerja. Amin. Pada damai. Masih. Semoga berjaya kita COVID-19 ni dalam tahun ni. Amin. InsyaAllah. Penonton setia TV3 ni Tuan Said ya? Ya. Tuan Said, kalau banyak program-program apa yang Tuan Said selalu tengok? Mungkin TV3 lah macam NXA ini, macam apa ni, masak-masak. Macam apa ni. 99 tengok 99. Ha?
999 tengok. Ada tengok tu. Hiroku tengok. Galak Okey. Terima kasih banyak Tuan Syed kerana memberi sokongan kepada TV3. Nak ucapan ni. Ucapan silakan. Pada saya cari dari Pabudia, dari Padara, di Kampung Dusun Seman. Saya berspil, saya Haji Katib di Pantai Dalam. Saya Padiana dan Sejapa di Kampung Dosari Pahang. Saya Ismail dan saya Sakina di hospital PD Production. Dan semua sekali lah. Dan semua keluarga saya yang menanti saya semua di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Semoga mereka semua menonton dan mendengar. Ya. Waalaikumsalam. Okey, jaga diri Tuan Syed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria ni kalau datang beraya ke rumah Tuan Syed ni mesti seronok ni. Kan. Seronok bersembang ni. Okey. Sementara tu mungkin kalian juga boleh hubungi kami di sini. Kita berbual manja. Gitu. Saya sebenarnya baru perasan dalam tempoh fasa PKP ni, wanita tetap ada fashion tahunan itu sendiri ya. Tahun ni yang tak, kembang saya rasa sikit. Tahun ni, Betul tak? Curry pop. Oh, dia panggil Ini curry kan pop zaman ke? kita dulu. Itu zaman tiba zaman kita. Zaman drama Dynasty Dallas semua tu tau. Apa main zaman awak zaman kita ni? Tak. Fashion kan baru lah. Betul. Tapi saya terkejut, tak sangka dalam kena berkurung tak boleh keluar shopping pun, fashion tu masih, sebab saya perasan Fariha pakai, kemudian Anim pakai. Orang kata for the gram. For the gram. Okey, baik. Itu memang bahu karipap tu, itu win tu. Itu Ini zaman semua mak kita dulu. Kan dah lah bahu karipap. Betul bunga tampal tong kat sini lagi. Dia bagi bahu karipap bahu karipap. Lepas tu dengan bunga tampal tu berkipas-kipas lagi. Tapi ada juga yang tak beli baju baru tapi masih lagi ulang siar. Apa pun itulah dia antara norma barunya. Okey, satu panggil lagi kita nak ambil, nak raikan. Pemanggil yang terakhir hari ini. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Selamat Raya. Pagi. Ucapannya? Yes. Saya Norida daripada Tanjung Malik. Okey. Silakan nak bagi ucapan Puan Norida. Ni saya mau ucapkan selamat hari kepada kepada TV3. Dan saya mengucapkan selamat raya kepada kakak dia yang duduk dekat Ulu Langat. Nama dia Nolizal Mentika. Okey. Dan kawan saya nama Ismail di KKN. Okey. Terima kasih Puan Norida. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya. Jaga diri. Assalamualaikum. Baik, kita sampai di penghujung rancangan. Minggu depan lah ya. Depan topik yang sangat hangat juga. Hari Isnin depan, kita ada satu siaran istimewa sempena dengan Hari Kepucaan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jangan lupa saksikan, jaga diri, kekal sihat. Assalamualaikum. Jaga jarak. Selamat selalu. Bye. Bersama dipinta selamat Hari Raya.